Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, kenyataan peguam negara seperti memperkecilkan kuasa agung. Berita sepenuhnya, peguam negara Idrus Harun tidak sepatutnya mengeluarkan kenyataan umum yang seolah-olah memperkecil kuasa yang di-Pertuan Agong. Demikian menurut Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Katanya Idrus Harun jangan lupa bahwa beliau dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong mengikut perlembagaan persekutuan. Katanya, dengan menekankan bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak mempunyai kuasa kecuali untuk mendengar nasihat kabinet, jelas menunjukkan Idrus berpihak kepada Perdana Menteri untuk mengenepikan titah di Raja Agong yang didukung oleh Majlis Raja-Raja agar Parlimen bersidang secepat mungkin. Tidak ada keraguan bahawa Idrus telah menunjukkan wajahnya yang sebenar sebagai peguam negara bersifat politik yang bersedia melakukan arahan Perdana Menteri untuk memenuhi kepentingan politik seperti yang diperlukan. Idrus telah menarik tumpuan orang ramai sebelum ini atas penyalahgunaan kuasa yang ditujukannya dalam menahan tindakan dan menjalankan pendakwaan terpilih terhadap ahli politik yang menyokong atau menentang Perdana Menteri katanya. Ahli Parlimen Bagan itu juga berkata Idrus tidak perlu berpura-pura bahawa dia menegakkan undang-undang ketika dia bersedia untuk mendedahkan kepada umum nasihatnya kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai pegawai undang-undang utama negara. Langkah yang belum pernah terjadi sebelum ini sangat tidak wajar dan tidak bertanggung jawab. Walaupun pandangan Idrus boleh dipertikaikan secara sah oleh pakar undang-undang yang lain, mengapa dia mendedahkannya kepada umum sekarang? Sebelum ini Idrus tidak mendedahkan kepada umum pandangannya bahawa Yang di-Pertuan Agong sepatutnya mendengar nasihat kabinet ketika Tuanku menolak permohonan pertama Perdana Menteri Mahyadin Mat Yassin dan kabinet tahun lalu untuk mengisytiharkan darurat ujarnya. Kenyataan umum Idrus sekarang katanya secara jelas membayangkan bahawa Yang di-Pertuan Agong telah terkhilaf apabila menolak permohonan kabinet untuk darurat pertama ketika itu, tetapi tidak ada kenyataan umum daripadanya. Apa sebabnya Idrus sekarang secara tiba-tiba berani bersuara terhadap Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja? Tidak syak lagi bahawa kegagalan kerajaan PN telah menyebabkan Yang di-Pertuan Agong mengambil langkah bersejarah untuk memanggil semua pemimpin parti politik, termasuk pemimpin pembangkang untuk mendapatkan pandangan. Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja telah bertitah dengan tegas bahawa Parlimen perlu bersidang secepat mungkin untuk membincangkan pandemik global COVID-19, berikutan lonjakan tertinggi jangkitan dan angka kematian, kemelesetan ekonomi serta pelbagai ordinan darurat yang dilaksanakan di bawah kuasa darurat. Justru DAP menggesa kerajaan PN untuk tidak menggerakkan usaha keseluruhan kerajaan terhadap titah di Pertuan Agong, di Raja Agong dan bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak mempunyai kuasa untuk memanggil sidang parlimen tetapi merupakan prerogatif kabinet. Tindakan politik melulu seperti itu boleh mencetuskan krisis perlembagaan yang tidak dapat ditanggung oleh Malaysia kini ketika menghadapi pelbagai krisis. PN sebaliknya perlu mematuhi Yang di-Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja dan rakyat yang menuntut agar Parlimen bersidang secepat mungkin dan darurat tidak perlu dilanjutkan selepas 1 Ogos katanya. Dipetik daripada Info Rakyat, berita penuh daripada Malaysia Deadline. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi, bye-bye.